Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera dan semoga tuan-tuan dan puan-puan sihat bersama-sama kami bagi program penataran standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 SKPK 2.0 bagi daerah Temelloh, Maran, Bera dan Cerantut. Yang berbahagia, Encik Abdul Sani bin Haji Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Prasekolah KPN Pahang. Yang dihormati Encik Muhammad Zulkhairi bin Abdul Rahman, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahasa Sektor Pembelajaran JPN Pahang. Yang berusaha Encik Rosdi bin Makdun, KPP Unit Prasekolah JPN Pahang. Puan Wahida Aryani binti Mat Wahi, Penolong Pengarah Prasekolah Rendah JPN Pahang. Encik Muhammad Fairuz bin Abdullah, Penolong Pengarah Prasekolah Rendah JPN Pahang. Encik Kamarul Aslah bin Abdul Salam, Penolong Pengarah Pendidikan Khas JPN Pahang. Encik Ahmad Izhab bin Yahya, Penolong PPD Prasekolah PPD Temelloh. Encik Muhammad Najib bin Sulaiman, Penolong PPD Prasekolah PPD Bera. Puan Rosnah binti Elias, Penolong PPD Prasekolah PPD Maran. Encik Hamzan Elias Mazlan bin Ismail, Penolong PPD Prasekolah PPD Cerantut. Penolong-penolong PPD Pemulihan Khas dan penolong-penolong PPD Pendidikan Swasta daerah Temelloh, Maran, Cerantut dan Bera. Pengerusi Majlis Prasekolah Daerah Temelloh, Maran, Cerantut dan Bera. Guru-guru prasekolah yang dikagumi. Pembantu pengurusan murid prasekolah, pengusaha tadika swasta, guru-guru tadika swasta dan tuan-puan yang bersama-sama menonton secara langsung penataran standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 SKPK 2.0 bagi daerah Temelloh, Maran, Bera dan Cerantut. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, bagi memulakan program kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama untuk penataran dimensi ketiga, dimensi kualiti kurikulum bagi penataran standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 bagi daerah Temelloh, Maran, Bera dan Cerantut. Penataran ini akan disampaikan oleh Unit Pemulihan Khas PPD Cerantut. Baiklah tuan-tuan yang dihormati, bertemu pada kali ini untuk penataran standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0 bagi daerah Temelloh, Maran, Bera dan Cerantut. Dan pada hari ini, unit pemulihan PPD Cerantut akan berkongsi dimensi 3, dimensi kualiti kurikulum. Baiklah, kami ada sedikit gangguan teknikal.
Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, masalah teknikal telah pun diselesaikan. Kita mulakan bagi penataran dimensi quality curriculum. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, untuk penataran quality curriculum, dimensi quality curriculum, saya akan cuba berikan yang paling mudah, dipermudahkan untuk tuan-tuan dan puan-puan. 3 bahagian yang ditatarkan kami akan cuba pemudahkan penataran yang telah diberikan kepada kami oleh pihak Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Baik, kita lihat apakah yang terdapat dalam dimensi 3, iaitu dimensi quality curriculum. Baik, dimensi quality curriculum. 4A, petunjuk objektifnya. Saya akan pemudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat dalam bentuk PAK 21, saya kongsikan peta buih dengan puan-puan dan puan-puan. Boleh? Kalau kita baca di sini, dimensi quality curriculum merujuk pada penentuan standard. Baik. Kita lihat tuan-tuan dan puan-puan ya. Dimensi quality curriculum merujuk pada penentuan standard bagi apa tuan-tuan dan puan-puan? Ada 3. Yang pertama ialah untuk menilai kecekapan. Seterusnya, yang kedua, pelibatan yang menyeluruh. Ketiga, ketulusan dan accountability. Ketiga-tiga perkara ini akan membawa kepada dalam meningkatkan kualiti pengurusan kurikulum prasekolah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Perkara ini akan berkait rapat dengan slide kita yang seterusnya. Kemudian, dimensi ini berfokus kepada peranan guru. Bukan sekadar guru saja, pembantu guru perlu tahu apa dia fokus yang perlu kita berikan untuk dimensi ini. Jadi pada tuan-tuan dan puan-puan PPM prasekolah, harap dapat bersama-sama kita fokuskan perkara ini. Ada 5 fokus. Yang pertama, menyediakan pengalaman, pengajaran dan pembelajaran PDP murid. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia fokus dia, tuan-tuan dan puan-puan? Pengurusan sumber pendidikan. Yang ketiga, pentafsiran murid. Yang keempat, fizikal kelas prasekolah. Dan yang kelima, pendokumentasian bagi pengurusan kurikulum. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Saya cuba terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sejelas yang mungkin, sesantai yang mungkin pada petang ini. Baik, berapakah item yang terdapat dalam pentafsiran ini? Berapa dalam standard kualiti prasekolah kebangsaan? Kita ada item objektif dan juga item subjektif. Bagi item objektif terdapat 7 item dan nombor 4 adalah item untuk pendidikan khas. Manakala bagi subjektif pula ada 7 item. Nombor 2A adalah item untuk pendidikan khas. Boleh saya teruskan pada slide yang seterusnya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat bersama-sama saya. Sekiranya cerek di dapur belum ditutup apinya, tutup dahulu. Saya terus ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini dia petunjuk objektif yang pertama. Bilangan judul bahan bacaan di kelas prasekolah. Kita tengok. Kalau nak dapat skor 4, perlu ada 4 perkara ini. Dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan KPK terkini, surat perkeliling ikhtisas, SPI, surat siaran berkaitan yang berkuat kuasa, buku panduan guru pelaksanaan KPK terkini, dokumen tambahan terbitan KPN pihak luar berkaitan prasekolah dan pendidikan awal. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada 4 perkara ini, insya-Allah
skala 4 berada dalam genggaman tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya cukup yakin guru-guru prasekolah yang dikagumi sepanjang lawatan kami ke prasekolah sebelum ini, tuan-tuan dah ada perkara ni. Okay. Baik. Sekarang kita lihat surat perkeliling terkini 21 Julai 2021. Okey, di sini ialah surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 5 2021 untuk pelaksanaan standard kualiti prasekolah kebangsaan 2.0. Okey. Di mana tuan-tuan nak dapatkan? Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan daripada kawan-kawan atau pergi saja ke portal rasmi bahagian pembangunan kurikulum www.bpk.kpm. Ya. Jadi saya sangat-sangat berharap tuan-tuan memang sebenarnya dah berada di skor 4. Seterusnya yang kedua, petunjuk objektif bilangan jenis peralatan teknologi. Tengok betul-betul tuan-tuan dan puan-puan ya, bilangan jenis, bukannya bilangan peralatan. Nak jenis. Okey, bilangan jenis peralatan teknologi maklumat dan komunikasi TMK yang berfungsi di kelas prasekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya cuba senaraikan, saya dan juga penolong PPD Pemulihan Khas Daerah Jerantut dan juga penolong PPD prasekolah dan pendidikan swasta juga telah menyeraikan perkara-perkara ini. Seperti komputer, printer, LCD, radio, scanner, televisyen, pemandu video dan VCD dan lain-lain lagi. Kalau tuan-tuan nak dapat skala penuh, pastikan didaftarkan sebagai aset alih dan stor kerajaan. Rujukan perkeliling pembendaharaan dalam kurungan 1 PP dan juga garis panduan pengurusan prasekolah bahagian pengurusan sekolah harian KPM cetakan 2018 muka surat 21, 22 dan 23. Semalam Encik Izhar dah terangkan dengan jelas dah tentang pendaftaran aset alih dan stor juga aset harta harta rendah. Baik, saya teruskan ya. Kita tengok apa dia petunjuk objektif yang ketiga. Okey. Bilangan jenis alat permainan luar yang berfungsi dan selamat. Okey, tengok tuan-tuan dan puan-puan ya. Bilangan jenis alat permainan luar kemudian berfungsi dan selamat. Kalau di sekolah tuan-tuan dan puan-puan, di pras tuan-tuan dan puan-puan, ada 18 jongkan-jongkit, dia dikira sebagai satu jenis sahaja. Boleh ya? Okey, contohnya. Okey, saya ambil gambar daripada Google taman permainan di sini ya. Dan sekiranya tak selamat, apa tindakan perempuan perlu lakukan? Okey, saya pergi ke sebuah sekolah baru ni sebelum PKP, ada taman permainan yang tak selamat, tuan-tuan laporkan secara bertulis, jangan lisan, kepada penolong PPD prasekolah. Okey, kalau Jerantut, laporkan terus pada Encik Amzan. InsyaAllah Encik Amzan akan bawa perkara tersebut ke unit pembangunan dan perolehan. Okey, boleh tuan-tuan dan puan-puan ya? Jangan secara lisan, pastikan secara bersurat. Okey. Jadi jenis-jenisnya ialah taman permainan luar ni ialah buaian, gelonsok, jongkit-jongkit atau kalvert tempat budak-budak boleh merangkak kat dalam tu. Okey, seterusnya daftarkan juga sebagai aset alih dan juga stor kerajaan seperti yang telah dinyatakan pada slide sebelum ini. Baik, saya teruskan kepada petunjuk objektif yang keempat ya. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Bilangan jenis peralatan sokongan yang berfungsi bagi murid berkeperluan khas. Okey, bilangan jenis peralatan sokongan. Di sini tuan-tuan kena tengok peralatan sokongan yang berfungsi, mesti berfungsi bagi murid berkeperluan khas. Okey, agak-agak tu parking OKU, pakai OKU ataupun tandas tu peralatan sokongan ke masuk benda lain. Okay, kita tengok ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Ini dia mesin braille, kerusi roda, meja dan kerusi khas, tongkat, alat bantu pendengaran, cermin mata berkanta kuasa tinggi, kanta pembesar,
dan lain-lain peralatan sokongan. Di sini tuan-tuan tengok ya, peralatan sokongan yang berfungsi. Boleh? Saya teruskan lagi tuan-tuan dan puan-puan untuk petunjuk objektif yang kelima. Bagi petunjuk objektif yang kelima, bilangan jenis alat muzik yang berfungsi di kelas prasekolah. Okey, sekali lagi, tuan-tuan dan puan-puan, okey, dulu bagi SKPK 1.0, tuan-tuan dah jelas dan faham, tapi hari ini saya berkongsi apa yang kami perolehi dari Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti kepada tuan-tuan bagi penarapan kendiri tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini ialah bilangan jenis alat muzik yang berfungsi. Sekiranya di prasekolah tuan-tuan dan puan-puan ada 100 keyboard. Jadi jenisnya dikira satu. Begitu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, keyboard, tamborin, kastanet, kerincin, marakas dan lain-lain lagi. Okey, pastikan didaftarkan dalam harta ataupun aset sekolah ya tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi objektif kita pada hari ini ialah kita cuba dapatkan skor 4 ya. Janganlah dapat skor SIPA 1 atau 2. Nanti kalau PBD tak dapat menguasai TP3 jadi murid pelan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya pergi kepada petunjuk objektif yang keenam. Bilangan perjumpaan formal. Tuan-tuan dan puan-puan ya, formal dengan ibu bapa dan penjaga bagi melaporkan tahap perkembangan murid. Okey. Untuk melaporkan tahap perkembangan murid ya. Jadi apa dia? Okey, contoh. Okey. Kami bincang contohnya ialah hari tanda kasih, parents meeting, report card day, hari pelaporan dan lain-lain perjumpaan formal bagi melaporkan tahap perkembangan murid. Okey, boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Semua sekolah, semua prasekolah semua dah buat ya. Seterusnya kita pergi yang ke-7. Peratus penguasaan murid dalam tunjang pembelajaran. Kita ada 6 tunjang. Komunikasi, perkembangan fizikal dan estetika, kemanusiaan, keterampilan diri, sains dan teknologi, dan kerohanian, sikap dan nilai. Okey. Jadi di sini dinyatakan peratus penguasaan. Okey, tuan-tuan, saya harap tuan-tuan dapat lihat dengan jelas seboleh-bolehnya tuan-tuan mengikuti FB Live pada hari ini menggunakan komputer ataupun laptop, dan sekiranya tuan-tuan menggunakan handphone, paparannya agak kecil, saya bimbang sangat tuan-tuan dan puan-puan tidak dapat melihat dengan jelas paparan ini. Okey, peratus penguasaan murid dalam tunjang pembelajaran. Okey. Kita skip dulu yang ini. Saya akan terangkan nanti pada slide yang berikutnya. Okey. Di sini bilangan dan juga peratus. Baik. Sekarang saya simpulkan petunjuk objektif yang telah kita bincangkan tadi. Yang pertama, bilangan judul bahan bacaan. Yang kedua, bilangan jenis peralatan teknologi maklumat dan komunikasi yang berfungsi. Yang ketiga, bilangan jenis alat permainan luar yang berfungsi dan selamat digunakan di permis prasekolah. Yang keempat, bilangan jenis peralatan sokongan yang berfungsi bagi murid berkebutuhan khas bagi prasekolah yang mempunyai murid berkebutuhan khas ataupun prasekolah bagi prasekolah berkebutuhan khas. Yang kelima, bilangan jenis alat muzik yang berfungsi di kelas prasekolah. Yang keenam, bilangan perjumpaan formal dengan ibu bapa penjaga bagi melaporkan tahap perkembangan murid-murid. Dan yang ketujuh, peratus penguasaan murid dalam tunjang pembelajaran. Okey, boleh saya gerakkan pada slide seterusnya? Okey, kita tengok dimensi kurikulum, petunjuk subjektif. Tadi objektif, sekarang subjektif. Okey, guru hendaklah melaksanakan penilaian
tunjuk di bawah berdasarkan panduan deskripsi skor standard kualiti prasekolah kebangsaan dimensi kualiti kurikulum. Okey, kita bincangkan selepas ini. Ini contohnya. Dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan pendidikan awal kanak-kanak. Dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan pendidikan awal kanak-kanak. Blendkan, gabung jalinkan dokumen ini dengan dalam bentuk PDF yang telah dibekalkan. Boleh tuan-tuan dan puan? Kita buat bridging sikit. Okey, ini dari PDF ya, bahan PDF instrumen kita. Arahannya ialah guru hendaklah melaksanakan penilaian terhadap petunjuk di bawah berdasarkan panduan deskripsi skor standard kualiti prasekolah kebangsaan dimensi kualiti kurikulum. Okey, ni dia. Kita ada buah penumbuk dan juga tahap pelaksanaan. Makin besar skor, makin bagus tuan-tuan dan puan-puan. Makin kecil skor, kita cuba jadi besar semula skor kita. Okey, saya ambil yang nombor pertama ya. Dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan pendidikan awal kanak-kanak. Bagaimana cara kita nak dapat skor 4? Okey, cuba tengok deskripsinya. Yang pertama, tuan-tuan, perlu ada dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan KPK terkini. Ini sebab dokumen kurikulum mesti ada dokumen KPK ya, tuan-tuan dan puan-puan, mesti yang terkini, jangan yang usang. Kemudian surat perkeliling ikhtisas SPI ataupun surat siaran berkaitan yang berkuat kuasa. Buku panduan guru pelaksanaan KPK terkini, dokumen tambahan terbitan KPM pihak luar berkaitan prasekolah dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Jika tuan-tuan dan puan-puan cukup lengkap 4 perkara ini, insya-Allah skor 4 berada dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Sekiranya salah satu daripada perkara ini tak ada, tuan-tuan akan jatuh skor dia ke tahap 3. Okay. Di sini nyatakan dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan KPK terkini dan mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Tengok ya, mana-mana 2. Okay. Bagaimana kalau jatuh skor kedua? Tuan-tuan ada dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan KPK terkini. Okey, kitab suci tuan-tuan untuk pra, dan juga mana-mana 1 perkara lain di skor 4 kat sini. Salah satu ada. Mustahil boleh dapat 2 ni. Tuan-tuan mesti berada sekurang-kurangnya di 4. Saya yakin penuh tuan-tuan boleh berada di skala 4. Baik, seterusnya kalau dapat tahap pelaksanaan 1. Ada 1 ni lah, kitab suci je ada. Dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan terkini. Kalau usang tak tahulah, dapatkan yang terkini. Dan yang paling mustahil sekali kalau siapa dapat skala sifar ni. Maknanya tak ada apa benda pun. Tak ada apa-apa dokumen pun kat pra. Sepanjang saya pergi melawat ke prasekolah, semua ada lengkap belaka. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Saya harap tuan-tuan semuanya guru prasekolah yang berkualiti, yang cemerlang, walaupun bukan guru cemerlang prasekolah, tetapi tuan-tuan ialah guru yang cemerlang di mata murid-murid tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita pergi seterusnya, perancangan dan persediaan PDP KPK. Okey, saya blendkan dengan instrumennya tuan-tuan dan puan-puan. Perancangan dan persediaan PDP berdasarkan KPK. Bagaimana nak dapat skor 4? Okey, yang pertama ada rancangan pelajaran tahunan RPT. Yang kedua ada rancangan pendidikan individu. Ada jadual waktu, ada rancangan pelajaran harian RPH dan juga ada refleksi PDP, dicatat selepas PDP dan rujuk. Ingat ya tuan-tuan, kalau ada refleksi, insya-Allah 4 dalam tangan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik, tuan-tuan, untuk
rancangan pelajaran tahunan, seboleh-bolehnya RPT dan jadual waktu perlu disahkan oleh pentadbir. Kemudian ERPH, buku rekod, untuk musim pandemik ini kita tak ke sekolah, bergantunglah kepada sekolah tuan-tuan dan perempuan bagaimana pentadbir nak buat semakan. Adakah gunakan ERPH ke, guna WhatsApp ke, atau apa-apa caranya, itu bergantung kepada pihak pentadbir dan sekolah tuan-tuan dan perempuan. Okay. Bagaimana tuan-tuan boleh jatuh ke skor 3? Janganlah jatuh, kita kekal lah 4 ya. Okay. Ada rancangan pelajaran tahunan, ada rancangan pelajaran harian, ada jadual waktu tapi tak buat refleksi. Kalau tak ada refleksi terus jatuh skor 3 ya tuan-tuan dan perempuan ya. Buat refleksi ya. Seterusnya kalau jatuh pada skala 2, rancangan pelajaran tahunan ada, rancangan pelajaran harian ada, tapi yang tak adanya apa benda? Jadual waktu tak ada, refleksi tak ada. Seterusnya kalau dapat skor 1, tuan-tuan buat RPH ada. RPT tak ada, lain semua tak ada. Jadual pun tak ada. Lek tu kan kalau tak ada jadual. Okey, kalau dapat skala sifar, tak buat benda-benda. Ini rasanya tak ada dah. Cikgu pra macam ni tak wujud saya rasa. Saya jamin itulah memang tak wujud. Kalau wujud tu astagfirullahalazim. Tak tahulah nak cakap. Okey, jadi KU saya Encik Hamzan kata memang tak wujud. Contoh tak wujud. Saya harap Maran, Bera, Temeloh pun sama. Tak wujud lah untuk dapat skala sifar ya. Baik, saya teruskan ya tuan-tuan dan perempuan. Yang 2A ni untuk murid MBK. Perancangan dan persediaan PDP berdasarkan KPK bagi murid berkeperluan khas. Okey, bagi prasekolah yang ada murid berkeperluan khas, okey, tuan-tuan boleh tanya penolong PPD pendidikan khas nanti untuk maklumat lebih lanjut. Saya terangkan skala-skalanya. Perancangan dan persediaan PDP berdasarkan KPK bagi murid berkeperluan khas, MBK merangkumi semua perkara berikut. Okey, perancangan dan persediaan ya. Bagaimana tuan-tuan dan perempuan boleh dapat skala 4 bagi tahap pelaksanaan dia? Untuk dapatkan skor 4, perlu ada RPT, ada rancangan pendidikan individu, ada jadual waktu, ada rancangan pelajaran harian, ada refleksi PDP. Dicatat selepas sesi PDP dan dirujuk. Kalau dah jatuh pada skala 3, maknanya tak ada refleksi. Jatuhlah pada skala 3. Kalau jatuh skala 2, refleksi tak ada. Kemudian apa lagi yang tak ada tu? Rancangan pelajaran tahunan tak ada. Jatuh skala 2. Kalau jatuh skala 1, cuma ada rancangan pelajaran tahunan, ada rancangan pendidikan individu, RPI, untuk pendidikan khas. Kalau sifar, langsung tak buat apa-apa. Tak wujud dah. Saya rasa spesies ni memang tak wujud dah. Dah pupus sama macam dinosaur dah. InsyaAllah kita pergi pada yang seterusnya, tuan-tuan dan perempuan. Pusat pembelajaran di kelas prasekolah. Okey, pusat pembelajaran di kelas prasekolah disediakan dengan memenuhi semua perkara berikut. Okey. Di dalam pembicaraan kami sebelum ini, kios ataupun pusat pembelajaran berdasarkan tunjang minimal 3 tunjang ya. Baik, boleh tuan-tuan dan perempuan? Kalau tak boleh, tanya penolong PPD pembulian khas. Kak Jantut boleh tanya Encik Hamzan. Prasekolah. Okay. Pusat pembelajaran di kelas prasekolah. Bagaimana kita nak dapatkan skor 4? Yang pertama, pelaksanaan PDP di pusat pembelajaran dirancang dan dinyatakan dalam RPT dan RPH. Kita dah ada dah situ ya. Dalam RPT ada dan RPH pun dah ada. Kemudian, pusat pembelajaran sedia digunakan. Okay, ini waktu-waktu InsyaAllah kalau kita dapat bersemuka semula dengan anak-anak murid kita. Rindu dah nak jumpa anak-anak murid kita ya. Anak-anak murid kita entah kenal ke, entah ingat lagi lah kita. Okay, haraplah kita dapat berjumpa mereka pada tahun ini. Kemudian bahan peralatan di pusat pembelajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan, kategori dan juga minat murid.
Seterusnya, aktiviti murid di pusat pembelajaran direkodkan. Untuk rekod ni istiqamah. Biasanya orang perempuan ni bab merekod ni dia orang memang champion. Orang lelaki ni kalau bab merekod ni dia tak berapa nak istiqamah. Tak tahulah lelaki-lelaki guru prasekolah yang lain saya rasa istiqamah belaka. Okay, InsyaAllah. Cuba dapatkan skor 4 ya tuan-tuan dan perempuan ya. Bagaimana kalau skor tu jatuh pada skor 3? Okey, cuma ada bahan-bahan peralatan di pusat pembelajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan kategori dan minat murid serta mana-mana daripada dua perkara lain di skor 4. Kalau jatuh skor 2, bahan peralatan di pusat pembelajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan kategori minat murid dan mana-mana satu perkara lain di skor 4. Okey, tengok ya. Kalau jatuh 1, mestilah bahan-bahan peralatan di pusat pembelajaran bersesuaian dengan tahap perkembangan dan minat murid, manakala yang lain tu di skor 4 tu dah tak ada. Kalau skala sifar, pusat pembelajaran tak ada, tak sedia, tak semua sekali tak ada. Ini pun kalau skala sifar ni juga saya rasa dah jadi spesies dinosaur. Dah tak wujud dah di alam prasekolah kita. InsyaAllah tak wujud. Baik. Yang keempat, pelibatan menyeluruh murid dalam aktiviti pembelajaran. Okay, pelibatan menyeluruh murid dalam aktiviti pembelajaran memenuhi semua perkara berikut. Okey, mari kita tengok sama-sama. Di mana kita dapat skor 4 tuan-tuan dan puan-puan ya. Yang pertama, pelibatan murid secara individu, kumpulan dan kelas. Jangan pilih-pilih. Mesti semua sekali menyeluruh di situ bermaksud kelas ada, secara kelas ada, secara kumpulan ada, secara individu pun ada ya tuan-tuan dan puan-puan. Ini asas pedagogi. Yang paling asas sekali, basic sekali. Kemudian pelibatan murid dalam pelbagai strategi PDP. Okey, buatlah pelbagai strategi PDP, 2 ke 3 strategi dalam satu masa. Kemudian pelibatan murid menggunakan pelbagai sumber pendidikan dan pembelajaran berpusatkan murid. Macam hari ini berpusatkan saya seorang sebab saya tak dapat nak soal jawab tuan-tuan. Kalau tidak kita buat sesi bersoal jawab hari ini. FB Live ni saya tak dapat nak soal tuan-tuan dan perempuan. Tapi saya harap tuan-tuan dan perempuan dapat faham dengan mudah apa yang cuba saya kongsikan pada hari ini. Kalau kita jatuh pada skala yang 3, pelibatan murid secara individu, kumpulan dan kelas ada ataupun mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Okey, nampak di situ. Mesti ada pelibatan murid secara individu, kumpulan dan kelas untuk dapatkan skor. Bagi skor kedua, selain pada perkara wajib tadi, mana-mana satu perkara lain dalam skor 4. Kalau skala 1, pelibatan murid secara individu, kumpulan dan kelas. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pastikan pelibatan ini secara menyeluruh. Ada kelas, ada kumpulan, ada individu. Okey. Skala sifar, tuan-tuan bacalah situ. Saya rasa spesies ni tak wujud. Sama macam dinosaur juga tak wujud. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita pergi yang seterusnya. Pengurusan kelas memenuhi semua perkara berikut. Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Bagaimana kita nak dapat skor 4? Okey, kelas berada dalam keadaan kondusif iaitu selamat, bersih dan selesa dengan mengambil kira keperluan murid. Okay. Kemudian, ruang kelas digunakan secara optimum untuk tujuan pembelajaran. Susun atur kedudukan peralatan dan perabot sesuai untuk keperluan aktiviti. Kemudiannya, ruang hasil kerja murid digunakan secara optimum. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, guru-guru prasekolah yang saya hormati. Okay. Dalam kelas ni kita sebenarnya manusia ni kita ada pelbagai perbezaan. Salah satu perbezaannya setiap orang tu punya cara yang sendiri. Saya sebagai contoh, saya ambil contoh diri saya lah sebab tak dapat nak tengok tuan-tuan dan puan-puan. Saya seorang yang berkonsepkan minimalis dan
secara kefungsian. Kalau kat mana-mana tu barang kurang dan setiap benda tu mesti ada fungsi. Setengah orang konsep dia bling-bling, banyak barang. Kawan-kawan saya di Jeran tu suka sangat kalau kelas tu lebih daripada 3 warna, ada 4 warna, dia suruhlah saya masuk. InsyaAllah dalam masa 2 minit saya akan keluar. Sebab saya tak boleh tengok banyak warna. Jadi kondusif ni bergantung pada cita rasa tuan-tuan dan perempuan. Bila ada orang yang membuat pentafsiran, tuan-tuan dan perempuan beritahu. Saya menggunakan konsep apa, cakap pada mereka. Kalau minimalis, beritahu minimalis. Tapi janganlah tak ada apa benda. Itu bukan minimalis, itu zero malis. Okey, baik. Seterusnya, kelas berada dalam keadaan kondusif, selamat, bersih dan selesa dengan memikirkan keperluan murid. Dan mana-mana 2 perkara lain di skor 4 dapatlah skor 3. Boleh tuan-tuan, boleh dapat skor 4. Boleh sangat-sangat. Cuba ya tuan-tuan dan perempuan ya, berusaha ke arah itu. Saya pergi ke mana-mana kelas prasekolah Darjah Rantut, saya rasa semua kelas yang saya dah pergi tu, saya lawati waktu kunjung bantu, semuanya sudah berada pada skor 4 dah. InsyaAllah. Bagaimana kalau dapat skor 2? Kelas dah kondusif dah. Dan ada mana-mana satu perkara lain di skor 4. Kalau dapat skor 1, ada itu je lah. Kelas berada dalam keadaan kondusif, selamat, bersih dan selesa dengan mengambil kira keperluan murid. Kalau skala sifar, tuan-tuan tengoklah. Pengurusan kelas tidak memenuhi semua perkara di skor 4. Tak ada. Dapatlah sifar. Okey, ni saya rasa ni pun tak wujud dah ni. Mustahil wujud. Baik, saya pergi yang ke-6. Penggunaan penyediaan sumber pendidikan. Okey, sumber pendidikan yang disediakan digunakan memenuhi semua perkara berikut. Okey, kita tengok ya. Kalau nak dapat skor 4, bagaimana? Yang pertama, bersesuaian dengan objektif PDP, bersesuaian dengan keperluan murid, dipelbagaikan kegunaannya secara kreatif. Okey, mungkin satu bahan tuan-tuan boleh gunakan pada banyak perkara. Kalau 3 bahan, boleh dapat 10 perkara dan digunakan secara kreatif. Okay. Seterusnya, kalau jatuh pada skor 3, bersesuaian dengan objektif PDP, mana-mana 2 perkara di skor 4. Okay. Kalau skala 2, bersesuaian dengan objektif PDP, mana-mana 1 perkara lain di skor 4. Okay. Kalau 1, itulah bersesuaian dengan objektif PDP. Kalau skala sifar, tuan-tuan baca lah tu, tengok. Okay. Tak wujud, saya yakin, penuh yakin. Tak wujud untuk dapat skala sifar. Okay, ya. Baik, seterusnya pentafsiran murid. Dan pentafsiran murid dilaksanakan memenuhi semua perkara berikut. Secara berterusan, istiqamah, berterusan ya tuan-tuan dan perempuan. Bukan kita buat macam ujian akhir tahun aja. Berterusan. Okay, pemerhatian tuan-tuan, kerja sekolah tuan-tuan, kerja sekolah murid-murid tuan-tuan ya, semua ada di sini. Merangkumi semua domain perkembangan. Hasil pentaksiran direkodkan. Sila rekod ya. Saya risau bagi pentaksiran ni. Macam susah je nak dapat skor 4. Kalau ada dapat skor 4 ni, kita pergi belajar dengan guru prasekolah yang cemerlang tu. Data pemerhatian dimanfaatkan, dianalisis, diinterpretasi dan digunakan untuk tindakan susulan. Yang ni. Ini kalau kita buat tu, plan, do, check tu semua sekali tu, ada. Kita buat tindakan susulan. Kemudian memberi maklum balas perkembangan murid secara rasmi kepada ibu bapa, penjaga, pentadbir. Yang ni secara formal tadi ya tuan-tuan dan perempuan. Okey, kalau turun pada skala 3 secara berterusan dan mana-mana 3 perkara lain di skor 4. Kalau turun lagi ke skala 2, buat secara berterusan tapi cuma ada 2 je perkara dalam lain di skor 4. Kalau skala 1, buat secara berterusan.
dan mana-mana satu perkara lain di skor 4. Kalau sifar, tuan-tuan bacalah ya. Tengoklah kat situ tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah. Tapi yang ni saya rasa agak untuk pentafsiran ni, tuan-tuan kena bekerja keras sikit dan saya harap tuan-tuan dapat pergi ke skor 4 ya, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, ini dia instrumen standard quality Prasekolah Kebangsaan SKPK 2.0 yang tuan-tuan dan puan-puan perlu nilai secara diri tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mungkin JNJK akan datang untuk nilai tuan-tuan dan puan-puan bila sesi bersemuka dilaksanakan nanti, dan mungkin juga penolong PPD prasekolah akan datang memberi khidmat bantu pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Yang ni saya dah terangkan pada slide yang pertama tadi ya, tuan-tuan dan puan-puan. Saya buat dah menggunakan peta buih tadi. Peta iting, dah buat dah peta iting. Okey, petunjuk objektif ni bilangan peratus ya. Dalam ni ada bilangan judul, berapa bilangan dia. Bilangan jenis dah ada ni. Tuan-tuan tulis je berapa. Ingat ya, bilangan jenis, bilangan judul, bilangan jenis, bilangan penjumpaan. Bukan bilangan alat ya. Tuan-tuan kena pastikan tuan-tuan tidak terkeliru. Bilangan jenis dan juga bilangan alat. Kalau tamboring ada 10, dikira ada satu jenis. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Baik, yang 7 peratus. Yang ni saya skip tadi ya. Sekarang kita tengok. Peratus penguasaan murid dalam tunjang pembelajaran. Yang pertama, peratus murid yang menguasai tunjang komunikasi bahasa Melayu. Okey, kita dah ada dah IPPK kita tu kan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ambil je rekod tersebut. Kita tulis ni, dia minta peratus ya. Letak sini peratus. Tapi bila di sini tulis peratus, tuan-tuan kena adalah juga data bilangan pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang tanya, Nazir tanya, tuan-tuan dapat jawab dengan yakin, dengan confident ya. Peratus murid yang menguasai tunjang komunikasi bahasa Inggeris, peratus murid yang menguasai tunjang komunikasi bahasa Cina, bahasa Tamil. Okey, ada star tersebut, ada bintang ya. Maknanya di SJKC ataupun SJKT. Peratus murid berkebutuhan khas yang menguasai tunjang komunikasi menyeluruh. Kemudian peratus murid yang menguasai tunjang kerohanian, sikap dan nilai, moral dan juga pendidikan Islam ya. Kita tengok ada yang nak bilangan, ada yang nak peratus ya. Tuan-tuan lengkapkan mengikut item ini. Seterusnya peratus murid yang menguasai tunjang sains dan teknologi, sains awal. Peratus murid yang menguasai tunjang sains dan teknologi matematik awal. Peratus murid yang menguasai tunjang kemanusiaan. Peratus murid yang menguasai tunjang perkembangan fizikal dan estetika serta perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan. Peratus murid yang menguasai tunjang perkembangan fizikal estetika dan peratus murid yang menguasai tunjang keterampilan. Okey, petunjuk subjektif saya dah terangkan tadi ya tuan-tuan dan puan-puan. Dah letak dah bagaimana kita nak dapat skor-skor ni ya. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Dokumen kurikulum prasekolah kebangsaan, dokumen pendidikan awal kanak-kanak, semua sekali. Okey, rasanya tak perlu saya ulang kali kedua sebab dah diterangkan tadi. Okey, petunjuk subjektif yang keempat. Okey, yang seterusnya. Okey, pelibatan menyeluruh murid dalam aktiviti pembelajaran, pengurusan kelas yang cekap dan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang keenam, penggunaan dan penilaian sumber pendidikan. Dan yang ketujuh, pentafsiran murid. Baik, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Dan sesungguhnya, guru yang baik ialah guru yang menepati masa. Jadi, saya tepat masanya sekarang ni untuk saya tamatkan slide saya. Baik, saya ada beberapa soalan di sini ya.
Okey ya. Tuan-tuan yang saya hormati. Okey, soalan daripada Liza Ismail. Assalamualaikum. Hai, Cikgu Liza. Okey. Soalannya berbunyi begini. Panduan markah skor yang diceritakan ini adakah diberikan sekali? Ya, diberikan sekali, ada. Tuan-tuan ambillah slide saya tadi. Dah beri. Boleh? Tuan-tuan dah? Okey, Cikgu Liza harap skor ni dapat membantu Cikgu Liza. Saya harap sangat dapat membantu. Okey. Baik. Apabila kita klik skala, ya, dalam sistem standard kualiti prasekolah kebangsaan SKPK 2.0 pop up, pop up dia, deskripsi skor akan muncul. Okey. Ini akan dijelaskan secara lebih mendalam dalam slot sistem SKPK 2.0 pada 9 Ogos 2021 hari Isnin jam 3 hingga 3.45 petang oleh PPD Maran. Okey, saya harap saya dapat menjawab soalan Cikgu Liza ya. Boleh Cikgu Liza? Okey, boleh dapatkan slide saya. Okey. Dan saya kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, soalan seterusnya, soalan kedua. Daripada Tokoda Dakoda. Hai. Oh, okey. Bagaimana nak tentukan peratus? Okey, jawapannya ialah, okey, saya boleh tunjuk kat sini ya. Tak nampak? Okey, jawapannya peratus murid yang kuasai bahagi peratus sudah murid darab 100%. Okey ya. Boleh? Arigato. Koda Dakota San. Hai. Okey. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, okey, ada lagi persoalan yang tuan-tuan nak sampaikan kepada saya? Okey, nampaknya soalan telah pun habis dan saya dengan ini serahkan untuk slot seterusnya. Slot seterusnya kepada sahabat saya Encik Muhammad Najib bin Sulaiman dari PPD Bera. Dipersilakan Encik Muhammad Najib. Okey, terima kasih. Okey, baik, ada satu lagi soalan. Peratus tu nak kira semua murid ke ataupun nak ambil murid tertentu je? Okey. Daripada Cikgu Natrah ya? Okey. Cikgu, saya boleh jawab soalan tu hari ni. Dah ada jawapannya. Okey. Encik Amzan ada depan saya. Tapi kita tunggu hari Isnin nanti. Janganlah, saya tak nak lagi bocorkan jawapan. Biar tuan-tuan dan puan-puan tunggu hari Isnin. Boleh? Okey, terima kasih. Okey, soalan yang keempat ya. Nak nilai tahun 2020 ke 2021? Okey. Okey, saya baca soalannya. Natrah Muhammad Saleh. Assalamualaikum. Siapa dia? Arif Zul. Okey. Minta salah. Okey. Penilaian SKPK 2.0 untuk tahun 2021 ya. Ini makluman daripada penolong PPD kami. Okey, kita tunggu hari Isnin nanti. Tak seronok lah, cepat sangat tahu. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat secara ansur maju. Slide dah sedia lah tu. Kena tunjuk pada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kami unit pemilihan khas PPD Jerantut mengundur diri, kami memohon maaf, ampunan maaf kerana ada salah dan silap ya. Encik Najib dipersilakan untuk menyampaikan taklimat tuan dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Yang dihormati pegawai-pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri Pahang yang berusaha, pegawai-pegawai meja prasekolah
pegawai meja pendidikan khas, pegawai meja swasta bagi zon Pahang Tengah iaitu Temeloh, Bera, Jerantut dan Maran, semua guru-guru prasekolah KPM, kemas dan juga swasta, serta pembantu guru dan PPM zon Tengah Pahang dan mereka yang menyertai penataran pada petang ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada petang ini bagi slot yang keempat pada hari yang kedua untuk penataran dimensi kualiti yang keempat, iaitu pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti. Kalau ikutkan dimensi kualiti yang keempat ini merupakan satu elemen yang berubah. Kalau ikutkan daripada yang dulu dipanggil sebagai interaksi prasekolah ibu bapa ataupun penjaga, itu dalam SKPK yang lama. Sekarang ni dinamakan semula dengan pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti. Okey, kalau ikutkannya secara umumnya wajaran keseluruhan untuk dimensi yang keempat ini masih lagi sama dengan yang lama, iaitu membawa 15% skor keseluruhan. Cuma dia ada perubahan daripada segi bilangan item, daripada 11 item kepada 12 item, iaitu penambahan 1 item. Penambahan ini melibatkan untuk item pendidikan khas. Itu yang bertambah. Kalau ikut garis masa, yang terangkan oleh Cik D tu, kita akan ada satu pengisian SKPK percubaan test running yang akan dimulakan pada 1 Ogos. Maknanya dah berlangsung lah sebenarnya 1 hingga 31 Ogos. Ini melibatkan semua prasekolah KPM, kemas dan juga swasta. Pengisian yang sebenarnya bermula pada 1 Oktober. Jangan bimbang 1 Oktober yang sebenar tu. Cuma kita akan ada pengisian untuk uji lari lah pada bulan Ogos ni. Pengisian sebenar 1 Oktober hingga 31 Disember. Baik. Saya tak boleh nak besarkan lagi ni. Nanti saya besarkan sikit parang slide ni. Saya takut lagi tak boleh nak ni. Okey, baik. Kita lihat pada slide yang pertama bertunjuk objektif. Yang pertama itu adalah bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan bersama-sama ibu bapa, penjaga dan juga komuniti. Kalau kita lihat itu bilangan aktiviti, kita fokus kepada bilangan aktiviti formal. Bila formal ni mana menunjukkan kepada rasmi. Bila rasmi ni biasanya kita mesti ada surat panggilan, tak boleh lari daripada itu. Okey, kemudiannya kita lihat 1A. Contoh-contohnya kalau kita lihat tu gotong royong, contohnya lah buat alatan membasuh tangan. Kalau kita lihat pada musim PKP ni lah alatan untuk membasuh tangan, buat bahan bantu mengajar, kita panggil berapa, itu contoh-contoh aktiviti lah. Kemudiannya kita lihat 1A, bilangan aktiviti formal yang dilaksanakan bersama-sama ibu bapa. 1A ni merujuk kepada pendidikan khas. Komuniti, kumpulan sokongan yang berkaitan dengan keperluan murid berkeperluan khas MBK. Isu di sini, sekiranya kelas tuan-tuan ada murid MBK di kelas prasekolah, maknanya tuan-tuan tak perlu isi di bahagian 1A ni. Kita hanya perlu fokus kepada yang satu saja, bergantung kepada jenis kelas prasekolah tuan-tuan. Seperti yang didaftarkan, yang telah dimaklumkan oleh Encik Izzah pada hari semalam. Jenis kelas prasekolah tuan-tuan tu telah didaftarkan oleh PPD, jadi tak ada masalah. Cuma kalau yang melibatkan memang kelas prasekolah integrasi ataupun prasekolah yang pendidikan khas, kena isi di bahagian 1A ni untuk petunjuk objektif. Baik, yang kedua, bilangan komunikasi formal untuk menyebarkan maklumat kepada ibu bapa, penjaga komuniti. Komunikasi ni nak mudahnya taklimat. Kita ambil taklimat tu senang. Itu bilangan komunikasi dengan penjaga. Nanti kita akan rujuk ini sebagai secara garis kasar dia. Yang ketiga,
bilangan maklum balas formal daripada ibu bapa ataupun penjaga. Maklum balas. Yang keempat, bilangan perjumpaan formal. Tadi bilangan aktiviti. Dia beza dengan 1 dengan 4 tu ya. Itu bilangan aktiviti. Yang keempat tu bilangan perjumpaan. Bilangan perjumpaan formal. Kadang-kadang kalau kita lihat di sini, mungkin kita buat satu aktiviti tu, mungkin dia merangkumi petunjuk objektif 1 dan juga 4. Hampir sama ya. Nanti kita lihat. Formal mesyuarat dengan ibu bapa ataupun menjaga. 4A untuk pendidikan khas. Bila ada AA ni untuk pendidikan khas. Bilangan perjumpaan formal mesyuarat sidang rancangan pendidikan individu RPI. Dengan ibu bapa, penjaga, kumpulan sokongan yang berkaitan dengan keperluan murid. Okey, baik ya. Baik, kita lihat dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan juga komuniti. Petunjuk subjektifnya, arahan guru hendaklah melaksanakan penilaian terhadap petunjuk di bawah berdasarkan panduan deskripsi skor standard kualiti prasekolah. Kebangsaan dimensi kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan juga komuniti. Baik, kalau kita lihat di sini deskripsi skor kalau kita lihat dalam SKPK 2.0 ni berlaku perubahan skor tu daripada 0 hingga ke 4 yang lama kepada yang baru mengikut wajaran dia, pemberatan wajaran dia daripada 4 ke 0. Itu yang terbarulah. Baik. Okey, ini yang pertama. Perjumpaan formal mesyuarat melibatkan ibu bapa dan juga penjaga. Okay. Okey, untuk skor 4, perjumpaan formal mesyuarat dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Kita tengok ayat tu ya. Yang pertama tu mesti ada pada setiap skor yang lain. Pada 4, pada 3, pada 2 dan juga pada 1. Mana kalau tak ada tu maknanya tidak dilaksanakan. Jadi perjumpaan formal mesyuarat mesti dilaksanakan. Cuma yang bezanya berapa kali. Kalau dia buat sekurang-kurangnya 2 kali, dia dapat skor 4. Itu yang kita kena faham lah. Dia boleh dapat skor 4 lah. Okey, untuk syarat yang lain, untuk dapat skor 4, wajaran dia 4, surat, memo dan agenda perjumpaan mesyuarat disediakan. Maknanya dokumentasi itu kena ada lah. Kemudiannya senarai rekod kehadiran. Kalau kita lihat yang 2 tu ada juga pada skor 3, surat memo dan agenda perjumpaan mesyuarat itu disediakan, ada juga pada skor 2. Maknanya kalau ada 2 tu sekurang-kurangnya dah dapat 1 pun ada 2 tu kena ada. Item 2 item tu ada pada setiap skor. Maknanya untuk dapat 1 mesti ada 2 item tu. Okey. Kemudiannya untuk dapat 4, senarai rekod kehadiran perjumpaan mesyuarat disediakan. Okey, rekod kehadiran tu kena ada. Didokumentasikan. Kalau ada, dia boleh dapat 3. Kalau tak ada, dia dapat 2. Wajaran ni tinggal 2. Okey, nampak ya? Kemudiannya, rumusan minit perjumpaan mesyuarat disediakan. Ada juga rumusan. Rumusan berkaitan mesyuarat tu. Minit. Kena ada. Rumusan atau minit, salah satulah. Kalau ada minit tak perlu rumusan. Kemudiannya kalau ada tu mungkin dapat 3. Kecuali skor 3 tu hanya dibuat sekali saja setahun. Kita faham sekarang ni memanglah dalam keadaan yang PKP ni kita nak jumpa secara bersemuka tu memang tak ada tapi mungkin ada atas talian. Tapi benda tu kena ada lah. Ada panggilan mesyuarat tu. Sebab bila secara formal tu mesti ada panggilan mesyuarat. Benda-benda tu kena ada. Ada rekod. Baik. Faham ya? Untuk skor 2, untuk skor 2 kalau kita lihat tu, untuk skor 2 ada perjumpaan formal, ada surat memo, senarai, rekod kehadiran kena ada itu. Untuk skor 1 ada 2 item tu saja. Kosong dia tidak laksanakan, tidak dilaksanakan. Baik. Kita lihat yang seterusnya. Talimat berkaitan program pendidikan prasekolah kepada ibu bapa
penjaga. Okey, taklimat untuk skor 4 kita lihat tu. Matlamat dan objektif prasekolah. Kurikulum dan pentaksiran prasekolah. Program aktiviti prasekolah, pelibatan ibu bapa, penjaga. Dasar polisi kanak-kanak, dasar polisi peraturan ataupun ketetapan prasekolah. Okey, kalau kita lihat di sini, kemungkinan taklimat ini boleh kita laksanakan sebanyak sekali ataupun 2 kali. Tapi merangkumi item-item tu. Tak semestinya matlamat dan objektif 1 kali taklimat. Kurikulum dan pentaksiran sekali lagi taklimat. Tak. Mungkin sekali taklimat tapi ada item-item itu tersebut. Untuk dapatkan skor 4. Sekali ataupun 2 kali lah. Okey, yang berkaitan dengan dasar polisi kanak-kanak tu, ini secara am, mungkin secara maknanya melibatkan dasar keselamatan kanak-kanak di peringkat antarabangsa, peringkat kebangsaan, penderaan kanak-kanak, akta dan sebagainya. Yang bawah sekali itu melibatkan peraturan ataupun ketetapan sekolah. Tak ada masalah. Okey, jadi untuk dapat skor 3 tu, kita lihat dia mesti ada bulat 3 yang atas tu, program dan aktiviti prasekolah tu, dan mana-mana 2 perkara lain di skor 4. Maknanya mungkin ada pelibatan ibu bapa dan juga penjaga taklimat tu. Di situ pun ada boleh dapat dah. Satu lagi kena ada taklimat berkaitan dengan dasar polisi, peraturan, ketetapan prasekolah. Mana-mana 2 lah untuk dapat skor 3. Untuk dapat skor 2, yang 3 tu mesti ada. Yang atas tadi seperti mana saya tekankan tu, ada 3 tu kena ada, dan mana-mana 1. Okey. Untuk yang pertama tu, untuk dapat skor 1, 3 tu kena ada. Kalau tak ada 3 tu kosong. Boleh jelas Okey. Baik. Yang ketiga, penglibatan ibu bapa penjaga dalam program aktiviti prasekolah. Untuk dimensi kualiti yang keempat ni Baik. Untuk skor 4 ada perancangan. Ini kalau kita nak tengok perancangan ni mesti ada takwim. Merancang program aktiviti pelibatan ibu bapa penjaga. Okey, takwim. Kita boleh lihat melalui takwim. Bila ada takwim ni, beres dah ni perancangan. Kemudiannya melaksanakan program aktiviti pelibatan ibu bapa penjaga. Pelaksanaan. Ada tarikh dia. Ada pelaporan lah. Setiap aktiviti tu ada pelaporan daripada kita. Kemudian mendokumentasikan, program aktiviti pelibatan ibu bapa penjaga. Maksudnya kalau kita buat pelaporan tu dah okey dah tu. Ada pelaporan bergambar aktiviti yang kita jalankan. Dah ada merangkumi 3 tu. Kemudiannya membuat penilaian. Penilaian penambahbaikan terhadap program aktiviti yang dilaksanakan. Kalau kita buat pelaporan tu, maknanya ada ruangan penilaian. Maknanya kita nilai program yang kita jalan tu berjaya ataupun tidak. Contohnya, kalau kita buat program gotong royong, contoh saya ambil yang mudah lah, kita ambil buat program gotong royong pada hari sekolah, Isnin hingga Jumaat contohnya. Okey. Jadi pada hari program Isnin hingga Jumaat tu ibu bapa bekerja. Jadi mungkin yang datang menyertai program tu tak ramai. Jadi mungkin 20% contohnya. Maknanya penilaian tu maknanya kena ada tambah baik kan. Kita tambah baik, mungkin kita katakan kita akan buat pada hari Sabtu. Jadi boleh menyebabkan lebih ramai pelibatan. Itu contoh itu dalam laporan lah, dalam pelaporan program tu. Okey. Nombor 3, nombor 3 sebenarnya. Skor 3 untuk skor 3 ada 3 bulat yang atas tu. Merancang program aktiviti, melaksanakan program aktiviti, mendokumentkan program. Yang tak ada, membuat penilaian. Membuat penilaian penambahbaikan tu tak ada. Dia tak ada rumusan dia tu. Okey. Untuk skor 2, ada 2 saja bulat yang di atas, iaitu merancang program, laksana program. Mana dalam takwim ada, kemudian dia buat. Dokumen ni tak ada, pelaporan ni tak ada. Jadi dapat skor 2. Untuk skor 1, merancang program atau aktiviti
pelibatan ibu bapa penjaga, ada takwim dia, ada perancangan dia, atau dia laksanakan program. Tak ada dalam takwim, dia laksanakan saja, pun dapat 1 markah, 1 wajaran dia. Okay, kosong peluang pelibatan ibu bapa tak disediakan. Jelas ya? Okey, yang keempat. Pelibatan ibu bapa penjaga kumpulan sokongan dalam penyediaan rancangan pendidikan individu. Ini melibatkan pendidikan khas ya. Pendidikan khas iaitu ibu bapa penjaga, sama juga yang tadi, tema yang tadi untuk kelas prasekolah KPM. Yang ini untuk pendidikan khas ya, ataupun integrasi, pra-integrasi. Okey. Untuk wajaran 4 markah, ibu bapa penjaga kumpulan sokongan dilibatkan dalam penyediaan RPI ya. Rancangan pendidikan individu. RPI dipersetujui oleh ibu bapa penjaga. Maknanya kita kena buktikan macam mana ibu bapa tu setuju dengan RPI yang kita sediakan ya. Mungkin ada tantangan daripada ibu bapa ataupun penjaga dalam borang yang kita sediakan ya. Hasil perbincangan direkodkan. Mungkin benda ni dalam satu pelaporan saja ya. Ada menunjukkan perbincangan ataupun benda RPI yang kita nak beri kepada anak tersebut, kepada murid tersebut dan juga tantangan ibu bapa. Jadi boleh bawa wajaran kepada 4 markah, 4 ke situ. Hasil perbincangan dimanfaatkan dalam penyediaan RPI, ada dibuktikan ya dengan RPI yang kita sediakan ya. Okey, untuk 3 wajaran 3 markah, ibu bapa penjaga kumpulan sokongan dilibatkan dalam penyediaan RPI. Kemudiannya RPI disetujui oleh ibu bapa penjaga, hasil perbincangan direkodkan. Kena ada yang 3 ni, yang di atas. Yang cuma tak adanya adalah hasil perbincangan dimanfaatkan dalam penyediaan RPI. Okey, untuk 2 markah, skor 2 ibu bapa penjaga kumpulan sokongan dilibatkan, yang tak adanya adalah hasil perbincangan dan juga hasil perbincangan dimanfaatkan. Hasil perbincangan direkodkan dan dimanfaatkan. Itu membawa skor 2. Untuk skor 1, ibu bapa penjaga kumpulan sokongan dilibatkan dalam penyediaan RPI. Maknanya ada perjumpaan dengan ibu bapa untuk penyediaan RPI. Itu bawa skor 1. Okey, untuk skor kosong, tidak dilibatkan. Ibu bapa tidak dilibatkan dalam penyediaan RPI. Ya. Ini untuk pendidikan khas. Baik, yang kelima, pandangan ataupun maklum balas ibu bapa penjaga ya. Okey, pelbagai saluran disediakan. Kena banyak saluran untuk dapat skor 4 ni, kena ada banyak saluran. Mungkin secara Google Form, soal selidik, usul cadangan, peti aduan ataupun usul. Itu contoh-contoh salurannya ya. Kemudiannya pandangan maklum balas ibu bapa penjaga direkodkan. Mungkin kena buat analisis. Kena buat analisis berkaitan dengan maklum balas yang diberilah oleh ibu bapa. Okey, kemudiannya pandangan maklum balas ibu bapa penjaga diambil tindakan. Contohnya soal sidik lah. Kita buat soal sidik berkaitan kesediaan penjaga semasa pembelajaran PDPR dilaksanakan di kelas pra-sekolah contohnya. Kita ambil di situ, kena ada tindakan. Okey, untuk skor 3, pelbagai saluran disediakan. Okey, dan mana-mana satu perkara lain di skor 4. Mana-mana satu di skor 4. Sama ada pandangan maklum balas ibu bapa direkodkan ataupun pandangan maklum balas ibu bapa penjaga diambil tindakan. Okey, yang skor 2, pelbagai saluran disediakan. Mesti ada pelbagai saluran. Satu pun satu saluran. 2 untuk dapat 2 skor 2 pelbagai. Masih lagi pelbagai. Untuk skor 1, satu saluran saja. Mungkin peti aduan saja yang ada di kelas prasekolah tu ya. Jadi dapat skor 1. Baik. Kita tengok yang keenam. Kolaboratif antara prasekolah dengan komuniti. Ini kerjasama kerjasama antara prasekolah dengan komuniti. Komuniti itu kalau kita lihat ada note dekat bawah tu, ada dengan pergigian, bomba,
Maulud Nabi. Bila Maulud Nabi ni maknanya mungkin dengan masjid, masjid setempat, Milo dengan universiti. Merancang kolaboratif dengan komuniti. Untuk skor 4, merancang kolaboratif dengan komuniti, melaksanakan kolaboratif dengan komuniti, rancang, laksana, dokumen. Maklumat berkaitan kolaboratif dengan komuniti, kemudiannya buat penilaian penambahbaikan. Maknanya sama je step yang tadi, yang saya terangkan tadi, merancang, laksana, dokumen, buat penilaian. Rancang tu mungkin kita buat dalam takwim lah, kemudian kita buat laksana, buat pelaporan. Pelaporan bergambar semua ada. Bila berdokumen tu mesti ada bergambar, ada apa semua tu, tak ada masalah lah. Kemudiannya kita buatlah penilaian, penambahbaikan dalam pelaporan itu. Jadi mungkin satu pelaporan tu dah boleh bawa markah skor 4. Okey, untuk skor ketiga, merancang kolaboratif dengan komuniti, melaksanakan kolaboratif dengan komuniti, mendokumenkan maklumat berkaitan kolaboratif dengan komuniti. Yang tak ada ialah penilaian dan juga penambahbaikan. Maknanya dalam report tuan-tuan tu kena tambah penilaian dan juga penambahbaikan berkaitan program yang kita laksanakan. Okey, untuk skor 2, yang tak adanya ialah dia hanya merancang, laksana. Tak ada dokumen. Pelaporan tu tak ada. Okey. Untuk skor 1, rancang kolaboratif dengan komuniti, dia rancang ataupun dia laksana. Salah satu. Untuk skor 1. Okey. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhannya, untuk untuk dimensi kualiti 4 ni, sebenarnya mungkin satu aktiviti tu boleh juga melibatkan dia punya petunjuk objektif yang lain. Cuma contohnya bilangan aktiviti formal. Kadang-kadang bilangan perjumpaan. Bila aktiviti ni kadang-kadang kita buat talimat pun aktiviti juga. Perjumpaan dengan penjaga, mesyuarat pun aktiviti juga. Itu saya kata tu kadang-kadang kita buat satu perkara tu mungkin dia juga mewakili petunjuk objektif yang lain. Jadi cikgu jangan bimbang lah. Cuma saya faham lah dalam keadaan sekarang ni, PKP ni memang payah lah. Cuma dalam talian saja kita boleh buat lah. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Maaflah segala kekurangan dan kelemahan daripada saya. Masalah teknikal apa semua. Apa nak paparkan tadi. Okey. Terima kasih. Baiklah Encik Najib, terima kasih diucapkan kepada Encik Najib. Okey. Encik Najib boleh tak kalau stop share presentation tu? Okey, boleh. Okey, terima kasih Encik Najib. Terima kasih diucapkan kepada Encik Najib yang telah menatarkan dimensi 4, kualiti pelibatan ibu bapa, penjaga dan komuniti. Baiklah, tuan-puan, guru-guru prasekolah yang dihormati, guru tadika kemas, tadika perpaduan, tadika swasta, pembantu pengurusan murid, pembantu di semua tadika. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati kerana sudi kekal bersama-sama kami dalam aplikasi FB Live petang ini. Walaupun kita menghadapi gangguan talian internet yang kurang stabil pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikagumi, sila lengkapkan kehadiran menggunakan pautan yang diberi mengikut daerah tuan-puan. Seterusnya, penolong PPD prasekolah akan melengkapkan latihan ini di dalam sistem SPL KPM. Bagi 9 Ogos 2021, mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk menetapkan temu janji kita pada pukul 2.30 petang, bagi penataran seterusnya. Link akan mula dibuka
untuk pendaftaran peserta pada pukul 2 petang, ucapan ala moderator pada pukul 2.30 petang. Kemudiannya dimensi kelima SKPK 2.0 kualiti kesihatan, pemakanan dan keselamatan oleh PPT Bera, dan seterusnya sistem SKPK 2.0 oleh PPT Maran. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa kerana semua perkara ini akan kita updatekan dalam sistem SKPK 2.0. Baiklah tuan-puan, kami memohon maaf sekiranya ada salah dan silap daripada kami, dan sesungguhnya yang baik itu daripada Allah dan kelemahan itu datangnya daripada diri kami sendiri. Kita akhiri dengan surah Al-As. Okay. Sekian, terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi pada hari Isnin nanti. Okay. Jaga diri, kekal di rumah. Jangan tuan-tuan dan puan-puan dimasukkan dalam statistik COVID-19 nanti. Okay. Jaga diri. Assalamualaikum.